Harus melihat kepada cara-cara untuk menangani isu masalah ini, tetapi bagaimana pula dengan resourcesnya, bagaimana pula dengan kaki tangannya. Pusat khidmat keluarga saya misalnya, kita mempunyai 4 pekerja sosial dan kita harus menangani lebih kurang 640 kes dalam setahun. Jadi ini sesuatu yang sangat berat bagi kami. Bagaimanakah pemerintah dapat membantu kami untuk membantu mereka yang datang kepada kami? Walaupun masalah tahi judi kelihatannya tidak menjejas masyarakat Melayu Islam, masyarakat kita turut perlu memainkan peranan aktif bagi usaha-usaha mengatasi masalah yang mungkin timbul. The Malay Muslim community will do its part, sir. Our values have a place as Singapore moves ahead, but we must distinguish between personal and public morality. What we believe is good and right for the society, we should share with others in a gracious and respectful way through dialogue and education without imposing on others. Menyedari cabaran yang menanti, pihak MUIS sendiri secara proaktif akan memantau dan melaksanakan pelbagai pembaharuan dalam program-program yang dilakar. Unit Strategi Pendidikan MUIS telah mengenalkan kurikulum baru dalam modul baru dalam pendidikan bagi peringkat prasekolah dan juga belia, dikenalkan sebagai Kins Life dan Teacher Life. Dan bukan itu saja, sekarang ini sedang dinilai program untuk golongan dewasa juga, supaya ianya sesuai dengan keadaan, supaya kita dapat memperkasakan masyarakat dengan kekuatan ilmu yang sesuai dalam menghadapi cabaran hari ini. Apa yang jelas untuk terus bersaing di pentas global, Singapura tiada pilihan kecuali terus mencipta semula demi penakatannya. Sama ada soal kasino atau gaya hidup homoseksual, negara ini akan terdedah kepada pelbagai pengaruh. Persoalannya, bagaimana masyarakat Melayu menghadapinya? Kita mempunyai cabaran yang banyak dalam masyarakat kita. Cabaran dari segi untuk meningkatkan prestasi anak-anak kita, dari segi pendidikan, cabaran kita untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Saya harap kita dapat memusatkan perhatian kita, memikirkan tentang bagaimana mengatasi cabaran-cabaran tersebut. Janganlah kita berpecah belah akibat daripada isu tentang kasino ini. Dalam konteks negara yang terbuka dan sebagainya, isu kasino ini adalah merupakan salah satu sahaja perkara yang mungkin kita tidak senangi. Di sana ada banyak lagi. Percayalah bahawa kita boleh jangkakan banyak lagi yang akan datang dalam masyarakat yang terbuka ini. Yang penting adalah bagaimana kita membina benteng dalaman dalam setiap peribadi melalui penanaman nilai yang betul, penghayatan nilai yang betul dan juga ajaran agama asas yang sebenarnya yang dapat dihayati dan difahami, dan ajaran yang dinamik yang akan mempersiapkan setiap individu ini untuk menghadapi cabaran dunia yang semakin hari semakin terbuka ini. Saudara, hubungan erat antara Singapura dan Indonesia maju setapak lagi minggu lalu. Ikuti perkembangan terbaru ini sebentar lagi. Ada apa pada cinta? Tiba-tiba aja kita rasa kita suka seseorang. Hati dan perasaan satu perkara yang sangat baik. Lia, saya sayangkan awak, bukan dia. Akak bersyukur dapat dia jadi adik akak. Kita boleh ubah nasib hidup kita. Cakap pada saya yang awak dah lupakan saya. Oh yeah, that's him. Your Blockbuster Sunday on 5 presents. Who is he? He exists in a world beyond your world. So how do I find him? You don't find him, he finds you. Ever heard of Operation Swordfish? Nope. It's a sweet deal. $9.5 billion. Do you have any idea of how much money that is? Swordfish, tomorrow, 7:30 p.m. on 5.
tinggalkan syarikat ini dengan aman. Hilangnya mata pencarian mengubah hidupnya. Malam-malam ni balik ha? Anak dan istrinya menjadi mangsa. Abang kenapa abang selalu marah Amy dengan Abang? Salah siapa? Isnin 9:30 malam di Suria. Sepanjang 50 tahun lalu, sejak hubungan diplomatik antara Singapura dan jirannya Indonesia terjalin, keakraban kedua-dua negara semakin menyerlah. Dari bidang ekonomi, sosial hinggalah politik, hasilnya nyata. Dan hubungan ini dijangka dipererat dengan terbentuknya Persatuan Persahabatan Indonesia-Singapura atau ISFA minggu lalu. Apakah peranan ISFA? Hubungan erat dua hala Singapura dan Indonesia memang sudah tidak boleh disangka lagi. Hasil kerjasama erat sepanjang setengah abad lalu ini jelas kelihatan dalam beraneka bidang, baik ekonomi, sosial, politik maupun ketenteraan. Namun, tragedi tsunami Disember lalu serta gempa dekat Pulau Nias dan Simelu di Sumatera telah merapatkan lagi hubungan antara kedua-dua negara. Dalam kedua-dua bencana, Singapura menerusi Angkatan Tentera Republik Singapura SAF bekerja rapat dengan Tentera Republik Indonesia khususnya dalam menyediakan rawatan perubatan serta bekalan asas kepada penduduk yang terjejas. Ramai lagi rakyat Singapura sama ada menerusi pertubuhan bukan pemerintah atau secara individu turut menghulurkan bantuan. Berlatar belakangkan semua perkembangan inilah Persatuan Persahabatan Indonesia-Singapura atau ISFA dibentuk minggu lalu. Ia dirasmikan Timbalan Perdana Menteri Tony Tan di satu acara gilang gemilang. Turut hadir ialah Menteri Luar Indonesia Hassan Wirayuda. Duta Besar Indonesia ke Singapura Encik Muhammad Selamat Hidayat menerangkan objektif di sebalik pembentukan ISFA. Pertama-tama sudah lebih 50 tahun ya kita membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Singapura. Dan dalam masa-masa sekarang ini kita tahu bahwa diplomasi itu tidak lagi menjadi dominasi dari pemerintah. Jadi meskipun hubungan antar pemerintah kita senantiasa mesra dan baik antara kedua negara, tapi kita percaya bahwa diplomasi akan lebih mesra lagi dan lebih harmonis lagi kalau dijalankan oleh semua aktor yang ada di masyarakat. Jadi baik pemudanya, baik bisnismennya, baik parlementariannya, baik unsur-unsur masyarakat yang lain. Kalau kita bersama-sama bisa menjalin kerjasama antara rakyat Indonesia dan rakyat Singapura, saya yakin hubungan bilateral kedua negara akan semakin meningkat dan semakin mesra di masa-masa yang akan datang. Dalam hal ini, bidang pendidikan akan diberikan tumpuan utama, khususnya dalam memberikan peluang kepada generasi kedua-dua negara saling mengenali antara satu sama lain. Baru-baru ini aja kedua pemerintah sedang menyusun suatu perjanjian di bidang pendidikan untuk mendorong kerjasama pendidikan antara kedua negara. Bagaimana kita bisa saling menukar student antara sekolah-sekolah di Indonesia dan sekolah-sekolah di Singapura. Jadi kalau kita memberikan kesempatan kepada para pemuda-pemuda kita di Indonesia untuk belajar di Singapura, demikian juga memberikan kesempatan pemuda-pemuda Singapura untuk belajar di Indonesia, mereka akan bisa memahami culture, kondisi dan situasi di masing-masing negara. Dengan demikian kita harapkan nanti pada saat mereka menjadi pemimpin, mereka sudah tahu pemahaman yang mendalam mengenai situasi dan kondisi masing-masing negara, dan itu akan membantu saling pengertian antara pemimpin kedua negara di masa yang akan datang. Baru-baru ini tragedi tsunami dikatakan telah menonjolkan kekurangan dari segi kebolehan rakyat Singapura, khususnya warga bukan Melayu, untuk berkomunikasi dengan rakyat Indonesia. Lantas, Menteri Pembimbing Lee Kuan Yew telah menganjurkan agar 10 hingga 15% warga bukan Melayu fasih berbahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Menyahut seruan ini, Encik Muhammad Hidayat mengumumkan rancangan pihaknya. Untuk menjawab apa yang menjadi prioritas dari atau apa yang sudah menjadi saran dari Minister Mentor Lee Kuan Yew supaya banyak orang Singapura membuka atau belajar bahasa
kita juga akan membuka aktivitas belajar bahasa Indonesia di Sekolah Indonesia di Siglap untuk para Singapura secara free. Jadi juga kita membantu program pemerintah Singapura untuk memahami, untuk mengajak rakyat Singapura memahami lebih mendalam dan mengerti bahasa Indonesia dengan memberikan pendidikan gratis kepada para Singapura yang ingin belajar bahasa nanti di Sekolah Indonesia di Singapura. Turut dikembangkan kerjasama dalam bidang kesenian di kalangan penggiat seni kedua-dua negara. Kita juga akan kembangkan kerjasama culture dalam bidang pameran lukisan oleh para pelukis Singapura, pelukis Indonesia dari berbagai provinsi. Dan kemudian kita juga ingin memanfaatkan program-program yang berada di Singapura seperti Ching Hai Parade dan lain-lain untuk mengenalkan budaya Indonesia di Singapura. Sepanjang 50 tahun, hubungan dua hala Singapura-Indonesia turut melalui detik-detik mencabar. Dan memandang ke hadapan, konflik pasti timbul lagi. Namun, dengan termeterainya ISFA yang bakal mempererat hubungan rakyat kedua-dua negara, apa yang pasti, sebarang masalah boleh dihuraikan dengan lebih baik, tegas Encik Muhammad Hidayat. Saya mempunyai harapan yang sangat tinggi kepada ISFA untuk bisa membantu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kedua negara untuk merekatkan hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Singapura. Sehingga di sini saja rancangan kami malam ini. Jika anda mempunyai sebarang maklum balas, sila hantarkan pandangan anda ke detik@suryachannel.com. Sehingga berjumpa lagi minggu hadapan. Salam hormat dan selamat malam. Sebuah terbitan Mediacorp News untuk Suria. Ada apa pada cinta? Tiba-tiba aja kita rasa kita suka seseorang. Hati dan perasaan satu perkara yang sangat Ya, saya sayangkan awak, bukan dia. Akak bersyukur dapat dia jadi adik akak. Kita boleh ubah nasib hidup kita. Cakap pada saya yang awak dah lupakan saya. Saya inginkan drama. Kendall. Saya inginkan muzik. Bintang yang paling hot. Wow. Saya inginkan kisah cinta. Saya inginkan reality. Controversy. Saya betul-betul nak tukar untuk ibu bapa saya. Saya inginkan informasi. Surya memenuhi cita rasa saya. Surya ada semua yang saya inginkan. MUIS bertingkat usaha pembangunan kurikulum madrasah agar kekal relevan. Saranan dibentuk satu lagi forum untuk bincang isu-isu Melayu Islam. Singapura dan Malaysia tingkatkan hubungan melalui lebih banyak penerbitan bersama.
Salam sejahtera. Bilangan permohon untuk memasuki ke semua 6 madrasah telah merosot sekitar 50% sepanjang 10 tahun lalu. Jika sedekat lalu bilangan murid yang memohon untuk memasuki madrasah melebihi 1,000 orang, tahun ini bilangannya hanya mencecah lebih 500 murid sahaja. Malah permohonan untuk tahun depan juga semakin merosot dengan 439 permohonan sahaja. Perangkaan ini didedahkan oleh Ustaz Pasuni Maulan, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Madrasah Al-Junid Al-Islamiyah di Majlis Sambutan Maulidi Rasul di Madrasah Al-Junid petang tadi. Ini adalah kali pertama MUIS bekerjasama dengan pihak madrasah untuk mengadakan Majlis Sambutan Maulidur Rasul. Menurut Presiden MUIS, Muhammad Alami Musa, ia adalah satu komitmen MUIS untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pihak madrasah. Malah melalui kerjasama ini juga, kedua-dua pihak sedang berusaha untuk mempertingkatkan lagi pendidikan madrasah dari segi kurikulumnya, pembangunan guru dan pelajar serta pengurusannya. Misalnya, bagi para pelajar madrasah yang lemah, satu program khas iaitu program sokongan pembelajaran sedang dirancang untuk membantu mereka. Buat permulaan, seramai 40 pelajar akan dibantu. Lebih banyak kursus latihan juga sedang dirancang untuk mempertingkatkan kemahiran guru-guru. InsyaAllah pada bulan Jun ini, suatu kursus khas untuk membimbing para guru dan asatizah kita bagaimana kaedah untuk menyiapkan kertas-kertas peperiksaan akan dijalankan bersama Singapore Examination dan Assessment Board. Pada keseluruhannya, MUIS akan membelanjakan sekitar $630,000 bagi latihan guru dan asatizah pada tahun ini. Untuk pembangunan kurikulum madrasah, pihak madrasah dan MUIS juga akan menyemak buku teks bagi darjah 1 untuk memastikan ia relevan dengan perkembangan masa kini. Kalau kita mengadakan lebih banyak yang masuk ke madrasah tapi mereka tidak menjadi pemimpin agama, itu akan menjadi satu kebaziran yang kita tidak inginkan bagi masyarakat kita. Jadi yang lebih penting pada pandangan saya adalah kita tumpukan kepada 400 ini, bagaimana kita boleh mengoptimumkan sumber 400 ini untuk memenuhi keperluan masyarakat kita. Malah, MUIS juga akan berkongsi kepakaran seperti penyediaan bangunan dan pentadbiran untuk mempertingkatkan sistem pengurusan madrasah. Angkatan Karyawan Islam AMP menyarankan supaya ditubuhkan sebuah lagi platform atau forum bagi membincangkan isu-isu masyarakat. AMP menyatakan ia bersedia menjadi sekretariat dan menawarkan sokongan bagi forum tersebut sekiranya jumlah badan-badan Melayu Islam yang mahu menyertainya mencukupi. Antara lain, AMP menjelaskan platform yang dipanggil Forum Musyawarah bagi isu-isu sosial itu boleh menjadi wadah untuk menangani masalah perjudian dan gejala yang berkaitan dengannya. Pengerusi AMP Yang Razali Kasim mengutarakan usul tersebut semasa berucap meraihkan 5 tahun pencapaian program keluarga dan belia angkat kendaliannya atau AFIS. Encik Yang Razali berkata gagasan penubuhan forum musyawarah bagi isu-isu sosial itu disarankan oleh pihak masyarakat kepada AMP. Menerusi forum itu, katanya, badan-badan Islam akan bertemu dan berinteraksi dengan lebih kerap lagi untuk menghadapi tren-tren baru masalah sosial, termasuk perjudian dan masalah sosial berkaitan perjudian. Untuk menyokong forum tersebut, kata AMP, ia akan menubuhkan sebuah pusat latihan sosial yang akan menghasilkan sukarelawan yang pakar dalam bidang-bidang kritikal bagi masyarakat. Diminta mengulas gagasan forum musyawarah itu sebagai satu wadah baru. Tetamu terhormat Dr. Yaakob Ibrahim membayangkan platform tersebut mungkin tidak perlu kerana masyarakat Islam tempatan kini sudah pun mempunyai forum pemimpin atau CLF. Dan AMP juga sebagai anggota CLF telah pun menyumbang dan saya menggalakkan kita menggunakan forum yang sedia ada. Kita boleh menggunakan forum yang sedia ada ini untuk berbincang tren-tren yang baru. Itulah yang apa kita inginkan apabila kita mulakan CLF. Bagi pemimpin masyarakat untuk datang setiap tahun sekali untuk berbincang tren-tren yang baru. Boleh juga. Forum pemimpin itu kan adalah sudah ada bidang-bidang yang khusus, ya. Tapi soalnya apa mencukupi forum pemimpin itu menangani masalah-masalah kita.
Saya kalau tidak salah pernah mendengar menteri kita mengatakan bahawa kita perlu lebih ramai players dalam bidang masyarakat ini. Kerana masalah kita terlalu banyak dan terlalu besar. Sementara itu, selain saranan forum musyawarah itu, AMP hari ini juga mengumumkan ia akan mengorak langkah untuk menggandakan jumlah keluarga yang akan dibantu dalam skim keluarga dan belia angkatnya, iaitu daripada 500 keluarga sekarang menjadi 1,000 keluarga pada tahun 2008. Dan AMP juga akan memperkenalkan biasiswa pendidikan AFIZ untuk anak-anak dalam skim itu yang mahu memasuki politeknik ataupun universiti. Konsert Usaha-sama Singapura Malaysia Musika Extravaganza yang akan berlangsung malam ini dianggap sebagai mencerminkan hubungan lebih mesra antara kedua-dua negara. Konsert tersebut disambung semula selepas 8 tahun terhenti dan kini Mediacorp dan Radio Television Malaysia sedang berusaha untuk mengadakan lebih banyak penerbitan bersama pada masa depan. Apabila Menteri Penerangan Singapura dan Malaysia bertemu di Kuala Lumpur pada Disember tahun lalu, mereka bersetuju untuk menghidupkan semula konsert Rampai Sari yang bermula sejak tahun-tahun 80-an. Dan apabila mereka bertemu lagi hari ini sempena persembahan Musika Extravaganza, mereka berbincang dan meneroka kemungkinan mengadakan lebih banyak projek penerbitan bersama. Menteri Penerangan Dr. Lee Boon Yang berkata konsert itu memberi peluang kepada Mediacorp dan RTM untuk bekerjasama menampilkan bakat-bakat terbaik dari kedua-dua negara. Saya harap juga penonton kita di Malaysia akan menontonkan show ini. Ini adalah bertujuan untuk merapatkan hubungan Malaysia dengan Singapura dan percayalah kepada saya show ini persembahannya cukup menarik dan sudah tentu siapa juga akan menonton show ini akan berpuas hati. Kerjasama dalam bidang penyiaran ini merupakan sebahagian usaha untuk memperkukuhkan lagi hubungan dua hala yang sedia terjalin. Dato' Abdul Kadir juga telah melawat Mediacorp siang tadi dan telah ke studio dan bilik penyiaran radio. Semasa melawat Channel News Asia, beliau juga sempat cuba menyampaikan berita. Chinese officials earlier confirmed that the meeting will take place today. Kedua-dua Menteri Penerangan akan menyaksikan konsert Musika Extravaganza malam ini. Para pemimpin Asia dan Afrika yang menghadiri sidang puncak di Jakarta menyokong satu perkongsian strategik yang baru antara